Jadi dia running no. Nggak tahu kerau lah, kalau tak masuk. Tak itu dah. Kau ya lah. Tak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'at tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahul azim. Pada malam ini kita sambung perbincangan kita. Tentu perkara yang kita akan bincangkan pada malam ini ialah berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk menjaga sembahyang. Di antara maksud menjaga sembahyang ialah menjaga kesempurnaan segala syarat kesahan sembahyang. Yang kedua, menjaga segala rukun sembahyang tersebut. Yang ketiga, mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan sembahyang. Yang keempat, menjaga kesempurnaan sunat besar dan ab'ad. Yang kelima, menjaga kesempurnaan sunat hay'ah. Yang keenam, menjaga berjamaah terhadap solat yang didirikan. Yang ketujuh, menjaga kekhusyukan dan semua perkara-perkara yang boleh membawa dan membantu kepada kekhusyukan itu. Yang ke-8, menjaga waktu sembahyang dengan cuba untuk melaksanakan sembahyang itu di dalam waktu fadilat ataupun waktu afdal. Yang ke-9, menjaga untuk menyambung sembahyang yang berikutnya. Sentiasa menunggu-nunggu untuk melaksanakan sembahyang yang seterusnya. Yang ke-10,
menjaga diri untuk menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang boleh membawa kepada kesan makruh terhadap sembahyang yang didirikan. Dan yang ke-11, menjaga tumpuan dan konsentrasi terhadap sembahyang yang didirikan. Pada malam ini kita memilih untuk mengambil satu bahagian kecil daripada perkara yang termasuk di dalam penjagaan solat itu, iaitu menjaga syarat-syarat bagi menjamin kesahan mendirikan sembahyang itu. Dan daripada syarat-syarat yang menjamin kesahan sembahyang itu, kita memilih untuk berbincang tentang kesucian yang terlibat di dalam sembahyang itu. Ulama fiqh membahagikan kesucian ini kepada dua perkara. Yang pertama, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Dan yang kedua, suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Pada malam ini kita menumpukan kepada najis, suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Saudara-saudara, muslimin dan muslimat yang dikasihi, syarak mengklasifikasikan najis ini kepada 3 bahagi. Yang pertamanya, najis yang tidak dimaafkan. Yang kedua, najis yang dimaafkan. Dan yang ketiga, najis yang khilaf ulama terhadap statusnya, sama ada dimaafkan ataupun tidak dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan membawa kesan kepada batal sembahyang yang didirikan. Orang-orang yang mendirikan sembahyang, mereka hendaklah memastikan tubuh badan mereka, pakaian mereka, tempat sembahyang mereka, dan perkara yang ditanggung oleh mereka hendaklah bebas daripada najis yang tidak dimaafkan itu. Sekiranya ada najis yang tidak dimaafkan, sama ada pada tubuh badan mereka ataupun pada pakaian yang dipakai oleh mereka, ataupun tempat sembahyang mereka, ataupun perkara yang ditanggung oleh mereka, membawa kepada batal sembahyang yang dilakukan, membawa kepada kesan batal sembahyang yang didirikan, wajib diulangi semula sekiranya masih di dalam waktu kesedaran tentang itu, dan wajib diqada semula sekiranya menyedari kehadiran najis itu di luar daripada waktu sembahyang yang didirikan itu. Saudara-saudara, antara najis yang biasa berlaku, yang biasa terjadi kepada orang yang mendirikan sembahyang, ada 2 bahagi. Yang pertama, najis yang berpunca daripada diri sendiri. Kita senaraikan dulu. Yang kedua, najis yang berpunca daripada luar,
dirinya. Najis yang berpunca daripada dirinya sendiri yang biasa berlaku ialah yang pertamanya, percikan daripada air kecil semasa seseorang itu membuang air kecilnya. Jadi oleh kerana itu, semasa kita membuang air kecil, hendaklah dipastikan tidak berlaku percikan kepada pakaian kita ataupun kepada tubuh badan kita yang memungkinkan membawa kepada batal sembahyang yang dilakukan. Jadi oleh kerana itu, terutama orang-orang laki-laki yang masuk ke tandas untuk membuang air kecil, hendaklah memastikan bahawa tidak berlaku percikan kepada pakaian mereka, khususnya seluar yang dipakai. Yang kedua, biasa juga berlaku ialah kesan lebihan daripada air kecil yang tidak diselesaikan dengan baik alirannya. Baki yang masih ada itu akan menitis dan terkena kepada pakaiannya. Jika sekiranya pakaian itu digunakan untuk sembahyang, maka kesannya ialah sembahyangnya batal. Misalnya selepas seseorang itu buang air kecil dengan tidak dipastikan benar-benar tuntas, lalu dia membasuh dan kemudian terus pergi, dalam masa dia berjalan memungkinkan ada baki lebihan air kencing yang keluarnya air kencing mengenai pakaian dalamnya itu, membawa kepada batal sembahyang sekiranya dia tidak membasuh, menyucinya terlebih dahulu. Yang ketiga, biasa juga berlaku terutama bagi orang-orang yang telah melepasi umur 40 tahun. Ledakan kecil, air kecil keluar secara tidak sengaja semasa dia terbatuk, terbersin dan seumpamanya. Ledakan yang keluar itu mengenai pakaian dalamnya, dan sekiranya dia pakai pakaian tersebut untuk mendirikan sembahyang, maka sembahyangnya juga dianggap batal, boleh membawa kepada batal, wajib diulangi sekiranya disedari. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara ini mengajar kita, bagi orang-orang yang membuang air kecil, bimbang berlaku perkara yang menghantui pemikirannya, dia hendaklah memercikkan sedikit air di hujung, di bahagian depan pakaian dalamnya, pakaiannya yang bertentangan dengan kemaluannya. Ini adalah bagi untuk mengelakkan dari berlakunya perasaan was-was terhadap adakah dia air kencing ataupun tidak, keluar kencing ataupun tidak. Sekiranya dibasuh, diletakkan air di bahagian itu, sekadar was-was, maka air basahan di pakaian itu dianggap air yang dibasahkan, bukan daripada kencing. Dan yang keempat, perkara yang biasa berlaku juga membawa kepada batal sembahyang daripada najis daripada dalam diri ini ialah mengalirnya wadi daripada kemaluan seseorang itu. Wadi ini salah satu daripada yang keluar daripada kemaluan yang Islam menghukumkannya najis, dan dia biasa keluar dalam keadaan-keadaan tertentu. Sebagai contoh, dalam keadaan kita mengangkat barang-barang yang berat, ataupun dalam keadaan kita menahan sesuatu dengan kuat, ataupun dalam keadaan kita menahan kesakitan dengan kuat, dia biasanya akan membawa keluar
wadi. Wadi ini akan batalkan sembahyang sekiranya zahir keluarnya terkena sama ada pakaian ataupun ada di luar daripada kemaluan seseorang itu. Jadi oleh kerana itu, apabila kita merasakan adanya sesuatu keluar daripada kemaluan setelah kita mengangkat satu-satu benda yang berat, maka wajarlah untuk kita membersihkannya, menyucikannya, bagi mengelakkan daripada berlaku batal sembahyang kita. Dan yang kelima, juga biasa menyebabkan berlaku kesan najis kepada diri dan pakaian kita ialah mazi yang keluar, terutama bagi orang-orang muda dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Jadi oleh kerana itu, kesemua najis yang biasa berlaku kepada kita ini hendaklah dipastikan, dibersihkan terlebih dahulu sebelum kita mendirikan sembahyang. Dan yang kedua, najis yang dianggap keluaran bukan daripada dalam tubuh kita. Yang biasa berlaku ialah daripada pakaian kita. Pakaian ini pula yang biasa berlaku ialah semasa kita membasuh. Barangkali kita membasuh pakaian kita bercampur dengan pakaian anak-anak cucu kita yang bernajis tanpa diberikan perhatian yang sebenarnya, tanpa diteliti, tanpa menurut kaedah penyucian yang sebenarnya, juga boleh membawa kepada batal sembahyang. Kerana pakaian yang dibasuh bercampur dengan pakaian yang bernajis, sekiranya tidak dibilas dengan baik, dia dianggap masih dihukumkan najis, yang Islam menamakannya, yang syarak menamakannya najis hukmi, yang perlu dinyahkan hukum najis itu dengan dicucur, dialirkan air mutlak ke atasnya. Inilah antara perkara besar yang biasa berlaku di dalam sembahyang kita, yang menyebabkan sembahyang kita mudah batal, yang dikaitkan dengan najis ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kita berhenti situ dulu, kita buka kepada apa-apa soalan. Siapa-siapa yang ada perkara-perkara yang tertentu yang memerlukan tambahan penjelasan, kita buka kepada perbincangan. Soalan masuk lah. Ya. Ya. Okey, soalan daripada sahabat kita. Bagaimana jika seseorang mempunyai masalah buang air kecil tidak lawas, sentiasa keluar? Kira cantik soalan ni. Okay, tuan-tuan, kita tengok penjelasan kepada soalan yang pertama ni. Masalah ketidaklawasan buang air kecil ini dia ada dua bahagi. Satu, masalah pembuangan air kecil ini ada dua.
Satu, ketidaklawasan pembuangan air kecil. Yang kedua, sentiasa keluar air kecil. Okey. Kedua-dua mempunyai perbezaan dan hukum yang tersendiri. Dari masalah yang pertama, tidak lawas buang air. Macam manakah penyelesaiannya? Penyelesaiannya ialah dia hendaklah memastikan air kecilnya dibuang dengan baik. Dia hendaklah istibrak, dia hendaklah berdaham-daham selepas buang air. Kemudian bangun, duduk berulang kali. Kemudian selepas itu kita kata dia cuci betul-betul, ambil uduk, kemudian pergi sembahyang. Sekiranya di dalam masa sembahyang dirasakan ada aliran keluar, sembahyangnya batal dan dia perlu untuk mengulangi membasuh dan juga mengulangi wuduk serta memulakan takbir ihram semula. Adapun bagi orang yang berterusan kencingnya, dipanggil salisul bauli, ataupun boleh baca juga salisal baulu. Bahasa kita ialah kencing berterusan. Penyelesaiannya ialah bagi kes yang kedua ni, dia hendaklah pertama sekali memastikan masuk waktu sembahyang terlebih dahulu. Yang kedua, setelah dipastikan masuk waktu sembahyang, dia hendaklah membersihkan air kencingnya yang sentiasa keluar itu. Setelah dibersihkan, dia hendaklah melakukan tahafuz, dipanggil. Tahafuz ialah proses penjagaan, memakai, mengenakan peralatan yang sesuai supaya air kencing itu tidak mengenai diri dan pakaiannya. Dia boleh pakai dalam zaman kita ni, boleh dibalut, dipakaikan dengan pakaian yang biasa kita gunakan untuk anak-anak dan seumpamanya. Tapi dipastikan tidak terkeluar mengenai tubuhnya yang lain daripada bahagian kemaluannya dan tidak mengenai pakaiannya. Kemudian setelah tahafuz, dia hendaklah mengambil wuduk. Selepas mengambil wuduk, dia hendaklah terus mendirikan sembahyang. Tidak boleh dia menunggu ataupun membuang masa selain daripada menunggu kehadiran imam untuk sembahyang berjemaah. Itu adalah bagi kes kencing berterusan. Adapun kencing yang tidak lawas ataupun kencing yang ada kesan-kesan sedikit, seperti mana yang disebutkan tadi. Okey, terima kasih, cantik tu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, tuan-tuan, bagaimanakah cara membasuh pakaian solat dengan mesin basuh? Perlu dicucur air lagi selepas itu. Cantik soalan ini, tuan-tuan. Kaedah membasuh pakaian solat dengan menggunakan mesin basuh ini ada dua bahagi. Yang pertamanya, penggunaan basuhan menggunakan mesin manual, tuan-tuan. Yang kedua, penggunaan mesin basuhan teknologi tinggi ataupun menggunakan mesin automatik. Kedua-dua ini ada sedikit kaedah, ada sedikit perbezaan kaedah penyuciannya. Kita pergi satu-satu. Dalam penggunaan mesin manual, kita hendaklah ada dua pilihan. Pakaian yang kena najis, bagi pakaian tidak kena najis tidak ada masalah, kita boleh masukkan terus ke dalam mesin tersebut dan kemudian diputarkan. Tetapi bagi pakaian yang terkena najis, kita ada dua pilihan. Yang pertama,
basuh terlebih dahulu bahagian yang kena najis itu di luar daripada mesin. Setelah basuh bahagian tersebut, barulah dimasukkan ke dalam mesin dan diputarkan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita boleh memasukkan pakaian ke dalam mesin basuh manual itu. Kita masukkan air. Setelah masukkan air, masukkan sabun dan seumpamanya, kita boleh putarkan. Setelah kita putar, dipastikan najis sudah bercerai daripada pakaian kita tersebut dengan kesan kepada air yang kita basuh itu. Kita buang air tersebut bersama dengan basuhan bahan basuh yang kita gunakan. Setelah kita buang keseluruhan air itu, kita masukkan air ke atas kain itu semula dan kita putarkan. Setelah kita putarkan, kita lihat sekiranya ada kesan najis, sama ada warna pada air tersebut ataupun bau najis pada air tersebut ataupun rasa najis dengan tangan kita pada air tersebut, kita naklah membuang air itu untuk kali yang keduanya. Kemudian setelah disejakkan, kita masukkan air sekali lagi, kemudian kita bilas, kita putar. Sekiranya sudah tidak ada perubahan kepada air tersebut dengan disebabkan oleh najis, tidak ada bau najis, tidak ada rasa dan tidak ada warna najis, maka kita boleh buangkan air tersebut dan pakaian itu telah dianggap bersih pada pandangan syarak. Itu sekiranya kita menggunakan mesin manual. Sekiranya kita menggunakan mesin automatik, tidak ada masalah juga, puan. Kita masukkan pakaian, kemudian masukkan air, kemudian masukkan bahan basuhan, kita putarkan. Setelah diputarkan, airnya keluar keseluruhannya, dan kita masukkan air untuk bilasan, biarkan dia putar macam biasa, macam asal. Kemudian kita keluarkan air itu, dan dengan kita buka, tidak ada kesan tidak ada lagi kesan najis dan tidak ada kesan sama ada bau, warna ataupun rasa, maka air pakaian kita sudah dianggap tercucur dengan sendirinya dengan kaedah mesin automatik tersebut. Dia dianggap telah disucikan oleh para ulama. Macam cara nak khusyuk untuk ambil sembahyang supaya fikiran tak fikir lain, untuk memudahkan fokus dan khusyuk di dalam solat. Kenapa? Barangkali soalan ini berbunyi begini, saya nak bertanya macam mana cara nak dapatkan khusyuk di dalam sembahyang, bukan untuk ambil sembahyang. Saya rasa gitu. Cara nak khusyuk di dalam sembahyang supaya fikiran tidak fikir lain, untuk memudahkan fokus dan khusyuk di dalam solat. Dia ada beberapa perkara yang boleh kita usahakan. Adapun kekhusyukan itu ialah rezeki, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jalan untuk mengusahakannya, dia ada 3 peringkat. Yang pertama, sebelum berusaha untuk mendirikan sembahyang. Yang kedua, sejurus sebelum mendirikan sembahyang. Dan yang ketiga, semasa mengerjakan sembahyang. Jadi kita pergi satu-satu. Sebelum kita mendirikan sembahyang, hendaklah dipastikan
sebelum kita sembahyang, kehidupan kita sebelum sembahyang itu hendaklah dijauhkan daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang lara dan seumpamanya. Apabila kita tergelincir melakukan perkara-perkara tersebut, segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah persiapan sebelum sembahyang. Yang kedua, sejurus sebelum sembahyang. Sejurus sebelum sembahyang, kita hendaklah memastikan pemikiran kita difokuskan kepada sembahyang. Antaranya kita boleh membaca surah An-Nas, boleh membaca doa Allahumma inna na'udzubika minal waswasil khinzib dan seumpamanya. Dan hendaklah dijauhkan sembahyang kita itu daripada tempat-tempat yang memungkinkan berlaku gangguan kepada kekhusyukan. Karena itulah para ulama telah menghimpunkan beberapa tempat yang dianggap makruh walaupun sah sembahyang di dalamnya. Sebagai contoh, sengaja sembahyang di hammam. Hammam ialah tempat mandi orang-orang Arab, tempat mandi air panas. Biasanya kalau kita duduk negeri sejuk, tuan-tuan, kita akan mandi di situ. Dan di tempat-tempat laluan orang, di pasar, sengaja cari tempat begitu dalam keadaan adanya tempat yang membolehkan untuk kita sembahyang dengan baik. Jadi kerana dia boleh mengganggu konsentrasi dan kemudiannya boleh membawa kepada hilangnya khusyuk, para ulama menghimpunkannya di dalam perkara-perkara yang memakruhkan ataupun dimakruhkan di dalam solat kita. Itu perkara yang kita perlu perhatikan sejurus sebelum kita melakukan sembahyang. Misalnya di zaman adanya TV, sebelum sembahyang naklah kita pastikan ditutup terlebih dahulu TV. Bagaimana kita nak boleh khusyuk, tuan-tuan, sekiranya kita mendirikan sembahyang sedangkan di hadapan kita TV sedang menunjukkan filem-filem yang tertentu. Dan yang ketiga, di dalam sembahyang. Di dalam sembahyang itu kita hendaklah memastikan pemikiran kita ditumpukan kepada sembahyang, kepada mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kepada mengingati kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kepada menjaga sembahyang jangan dilalaikan sama ada oleh syaitan ataupun oleh diri kita sendiri. Maka itulah 3 tempat ataupun 3 persiapan untuk kita berusaha untuk memperolehi kekhusyukan. Adapun khusyuk itu sendiri, dia adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita tidak menjaga perkara itu, misalnya kita tidak menjaga kehidupan kita, tidak menjaga perbualan kita, tidak menjaga apa-apa benda yang berkait dengan kehidupan kita, sudah tentu susah untuk kita mencapai kekhusyukan itu. Okey, soalan yang seterusnya, tuan-tuan. Cantik soalannya. Bolehkah Ustaz terangkan lebih jelas apa maksud wadi dan mazi? Cantik soalan ini, ya. Okey, perkara-perkara yang boleh keluar daripada kemaluan manusia, dia ada lebih kurang 11-12 jenis benda, lah. Jadi kita fokus kepada soalan ini. Jadi yang wadi ataupun mazi ini adalah 2 perkara yang keluar daripada kemaluan seseorang. Wadi ialah cairan yang keluar daripada kemaluan seseorang dalam bentuk yang kental. Dalam bentuk yang kental. Keluarnya mengiringi desakan tenaga yang kuat. Contohnya macam kita angkat barang berat, tuan-tuan. Kita angkat barang yang berat, dia akan keluar satu cairan yang agak kental
yang itu dipanggil wadi. Ataupun semasa seseorang itu buang air besar, yang orang itu dia ada masalah pembuangan air besarnya. Misalnya kita kata orang yang ada gangguan sembelit, masa dia buang air besar, kemungkinan besar akan keluar bersama dengannya ialah wadi. Wadi keluar daripada kubul, tuan-tuan. Jadi itu kita kata juga wadi ini keluar pada masa biasanya juga, tuan-tuan, orang yang menahan sakit yang keterlaluan boleh juga keluar wadi. Jadi wadi dihukumkan najis di dalam syarak kita. Dan yang kedua mazi. Mazi ialah cairan yang lebih kental daripada air kencing tetapi tidak sampai sekental mani. Mazi ialah permulaan kepada keluarnya mani ataupun kita kata keluarnya cecair mazi ini pada masa seseorang itu berada di awal syahwatnya. Dan syarak meletakkan mazi yang keluar secara berasingan dengan mani itu dianggap najis. Sembahyang dalam keadaan adanya mazi pada pakaian membawa kepada batal sembahyang kita, tuan-tuan. Itu mazi. Jadi walau bagaimanapun, kalau mazi itu keluar bersekali dengan mani, maka dia tenggelam dalam hukum mani. Misalnya kita kata dalam keadaan seorang itu tidur, dia keluar mani, dan biasanya keluar mani itu akan disertai dengan mazi. Tetapi syarak meletakkan mazi yang keluar bersama dengan mani itu dilayan dengan hukum mani sahaja, tidak dianggap najis seperti mana dia keluar secara berasingan itu. Oleh kerana itulah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajar kita, tuan-tuan, kalaulah kita kata seorang tu nampak ada mani, bekas kesan mani pada kain dia yang telah kering, maka untuk dilihat dari sudut sucinya, kalau dibasuh lagi baik, tapi kalau tak basuh pun sudah tidak ada masalah. Sekadar kikis ataupun kita kata buang ketuk-ketuk lagi tu, jentik-jentik itu sudah dianggap suci. Cantik soalan itu, tuan-tuan. Solat berjamaah dalam keadaan berjarak. Okey. Di dalam Islam dia ada dua jenis hukum. Yang pertama, hukum asal dalam keadaan biasa. Dan yang kedua, hukum khusus dalam keadaan-keadaan tertentu dan khusus. Di dalam keadaan asal, sembahyang berjamaah hendaklah dalam keadaan rapat di antara ahli jamaah satu dengan yang lain. Berlakunya kejarangan yang memungkinkan masuk seorang membawa ruang untuk iblis masuk mengganggu. Ini adalah dalam keadaan masa biasa, tidak ada gangguan dan ketakutan apa-apa. Tetapi di dalam keadaan tertentu, misalnya dalam keadaan di dalam situasi peperangan sedang berjalan, yang dipanggil salatu syiddatil khawfi, sembahyang azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatu qa'imah. Nati sayyidina Muhammadin wassalatu wa fadilah. Wa khulaqam Menyambung kepada perbincangan kita, solat dalam keadaan tertentu. Sebagai contoh, sembahyang syiddatil khaufi, dalam keadaan peperangan sedang berlaku. Jadi Islam mensyariatkan sembahyang itu boleh berjamaah, tetapi tidak disyaratkan berada dalam saf, dan juga tidak disyaratkan imam mesti berada di pihak yang lebih ke depan ke arah kiblat. Imam boleh berada di mana-mana dan ahli jemaah solat boleh berada di mana-mana. Kerana Islam meletakkan bahawa suruhan tuntutan berjemaah itu boleh dilaksanakan dalam keadaan kita menjaga keselamatan nyawa terhadap orang-orang yang terlibat dalam peperangan itu. Mereka boleh berjemaah dan tidak perlu berada dalam saf, bukan sekadar penjarakan di dalam saf, tapi tidak perlu saf. Bahkan imam tidak disyaratkan untuk duduk ke arah lebih ke depan ke arah kiblat. Jadi samalah dalam keadaan kita sembahyang dalam keadaan syak terhadap boleh berlaku jangkitan penyakit. Sama ada penyakit-penyakit yang berjangkit itu kita namakan COVID ke apa benda ke, terpulanglah kita kata pada zaman-zaman yang tertentu. Tetapi Islam meletakkan bahawa dalam suasana ada kemungkinan berjangkitnya penyakit, maka tuntutan berjamaah, tuntutan sembahyang berjamaah itu tidaklah Islam meletakkan sehingga membahayakan kemungkinan kepada kemungkinan jangkitan kepada orang-orang yang terlibat sembahyang itu sendiri. Adapun tentang khusyuk, bila kita sembahyang dalam keadaan berjarak kerana adanya syaitan di celah-celah kita, maka bukanlah isu yang dianggap besar dalam perkara ini. Kerana dengan sembahyang yang tidak berjarak itu pun memungkinkan berlaku ketidakkusyukan juga
dengan hadirnya kebimbangan berlaku jangkitan penyakit kepada kita. Jadi yang penting, berdasar kepada fatwa semasa dan setempat, kita melaksanakan sembahyang kita dan kita mohon Allah menganugerahkan kepada kita kekhusyukan di dalam sembahyang dan dinilai sebagai amal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cantik soalan itu. Satu lagi soalan, tuan-tuan. Bolehkah seseorang secara solat secara jamaah sedangkan dia mempunyai penyakit yang sentiasa memerlukan beliau memakai kantung air kencing dan diselitkan di bahagian badannya? Cantik soalan ini, tuan-tuan. Kena? Seorang yang membawa kantung najis. Kena? Saya ulang balik soalannya. Bolehkah seseorang solat secara jamaah sedangkan dia mempunyai penyakit yang sentiasa memerlukan dia memakai kantung air kencing? Kena? Dia pakai kantung air kencing. Air kencingnya ada di badannya. Jadi boleh tak dia sembahyang berjamaah? Kena? Okey. Dalam perkara ini, pelaksanaan sembahyangnya adalah menurut salah satunya skema berikut. Kena? Orang yang membawa kantung kencing ni, untuk dia melaksanakan sembahyang, dia boleh sembahyang seorang diri dan boleh juga sembahyang berjemaah. Tetapi dia naklah menjaga beberapa perkara. Kena? Pertama, kita sebutkan apakah proses, apakah perkara yang perlu dilakukan untuk dia melaksanakan, untuk dia mendirikan sembahyang itu. Yang pertamanya, apabila dia pertama naklah memastikan masuk waktu terlebih dahulu. Bila masuk waktu terlebih dahulu, selepas dipastikan waktu masuk, dia hendaklah kalau boleh tukar kantung najis itu, dia kena tukar. Kalau tak boleh tukar kantung najis itu naklah dibuka dan dibasuh terlebih dahulu. Setelah dibasuh, dipasang semula. Dalam keadaan telah bersih itu dipasang semula. Kemudian setelah dia pasang semula kantung najis itu, dia hendaklah berwuduk. Selepas dia berwuduk, dia hendaklah terus sembahyang. Adapun air kencing yang keluar selepas dia basuh kantung najisnya, dianggap perkara yang dimaafkan oleh syarak. Sembahyangnya sah untuk diri dia. Kan? Jadi kalau dia sembahyang seorang, tidak ada masalah. Kerana dia sah, sembahyangnya tidak, kita kata, tidak dianggap sembahyang yang batal walaupun bersama dengan najis. Saya ulang balik. Yang pertama, pastikan masuk waktu terlebih dahulu. Kemudian selepas masuk waktu, ganti kantung najis tersebut. Kalau sekiranya tidak boleh digantikan kantung itu, basuh kantung tersebut. Selepas basuh, pasang semula. Dan kemudian yang ketiga, terus ambil wuduk. Dan selepas ambil wuduk, terus sembahyang. Dia tidak boleh membiarkan masa sebelum mendirikan sembahyang, kecuali dibenarkan untuk dia menunggu kedatangan imam untuk berjamaah. Okey. Apabila dia berjamaah, dia ada satu tambahan. Dia ada lagi tambahannya, pelaksanaan yang mesti dilakukan. Di dalam pandangan mazhab Syafi'i, dia ada dua pandangan yang masyhur dalam perkara ini. Okey. Yang pertama, kita kata, orang yang membawa kantung najis ini, kalau dia sembahyang di sebelah orang biasa, pakaiannya tertindih pakaian orang biasa, ataupun anggotanya tertindih anggota orang biasa, sembahyang orang biasa itu menjadi batal. Menurut pandangan yang agak masyhur dalam mazhab kita, pandangan Imam Qaffal, kerana dia membawa najis. Jadi bila dia tindih kita, kita dianggap menanggung perkara yang berhubung dengan najis. Dia dimaafkan, kita tidak dimaafkan. Sembahyang kita boleh
jadi batal. Okay, inilah salah satu daripada khilaf itu. Jadi oleh kerana itu kita kata, sekiranya dia nak mendirikan sembahyang secara berjamaah, dia boleh sembahyang berjamaah, tetapi dia tidak boleh duduk di dalam barisan. Dia nak keluar daripada saf. Dan sekiranya kita kata, kerana dibimbangkan benda lain berlaku lagi, dia boleh sembahyang di luar masjid dalam keadaan dia mengikut imam. Boleh sembahyang berjamaah, bahkan sebenarnya baik dia sembahyang berjamaah, tetapi naklah menjaga perkara yang disebutkan tadi. Cantik soalannya. Saya kira sekadar itu dulu. Ya. Apa lagi? Okey, cantik. Satu soalan lagi. Salam, bolehkah masalah kencing tak lawas yang melampau? Kencing tak lawas yang melampau dapat diatasi, dimaafkan. Okey, nah? Bolehkah masalah kencing tak lawas yang melampau dimaafkan dengan memakai pampers? Dengan kelonggaran tersebut membolehkan individu tersebut dapat lebih ibadah solahnya. Okey, cantik soalannya. Okey, kencing tak lawas yang sudah melampau. Okey, kencing tidak lawas yang sudah melampau ini dianggap termasuk dalam hukum salisul bauli, ataupun salisal baulu. Boleh sebut belaka tu. Boleh sebut salisul bauli, ataupun salisal baulu. Jadi kencing tak lawas yang sudah melampau, artinya selepas dia kencing, dia akan berterusan kencing, berterusan keluar itu. Yang itu termasuk dalam kencing yang berterusan. Macam manakah kaedah mengatasinya? Sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, saya ulang balik jawapan itu. Bagi orang yang kencing tidak lawas melampau ini, yang dipanggil salisul bauli ini tuan-tuan, cara untuk melaksanakan sembahyangnya ialah yang pertama, pastikan masuk waktu terlebih dahulu. Yang kedua, selepas masuk waktu, dia hendaklah membasuh kemaluannya. Yang ketiga, dia hendaklah selepas membasuh kemaluannya itu tidak boleh berselang. Masuk waktu, basuh kemaluannya. Selepas basuh kemaluannya, tidak boleh berselang masa, dia hendaklah melakukan tahafuz. Yang ketiga, tahafuz ialah menjaga air kencing itu jangan terkena kepada tubuh badannya selain daripada tempat keluar kencing itu, dan menjaga jangan kena kepada pakaiannya. Terkena pada tubuh di tempat lain membawa kepada batal sembahyangnya. Terkena kepada pakaiannya membawa kepada batal sembahyang. Selepas tahafuz, tahafuz itu naklah dibalut ataupun di apa-apalah kita kata, kemudian dipakaikan pampers di luarnya. Dan yang keempat, hendaklah terus mengambil wuduk. Kemudian setelah wuduk sempurna, dia hendaklah terus mendirikan sembahyang. Tidak boleh berselang masa di antara basuh, tahafuz, mengambil wuduk dan juga sembahyang. Dibenarkan oleh syarak sekadar untuk menunggu kedatangan imam bagi sembahyang berjamaah. Adapun pembuangan masa selain daripada menunggu imam adalah tidak dibenarkan oleh syarak yang membawa kepada batal sembahyang yang didirikan. Dan kalau sekiranya berlaku penyelangan masa yang panjang selain daripada yang dibenarkan itu, maka dia naklah mengulangi semula proses yang pertama, basuh kembali, kemudian tahafuz, kemudian wuduk, kemudian sembahyang. Cantik soalan tu. Sekali itulah pertemuan kita pada malam ini. Semoga Allah menerima, mengira pertemuan kita adalah pertemuan fisabilillah yang memberatkan timbangan kita semasa kita dibangkitkan di lembah mahsyar nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana
lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.